Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Right, so bertemu lagi kita dalam chapter terbaru di dalam IBS Sistem 1. Right, so in this chapter, dalam chapter 5, kamu semua akan belajar berkaitan dengan new technology and in a framework system. So this is the part 1. The chapter 5 is divided by 2 part, which is part 1 and part 2. So after you complete these 2 parts, so you can identify the different new technology system in framework system and impart the knowledge and select appropriate types of a new system in framework construction. So for the learning outcome, you can identify 5 element different new technology system in planning framework system, and then you can planning and selection for the new system in framework construction according to the specification and procedure. Okay, so for the new technology system in framework system is divided by 5 group, which is the first one is wall form system, and the second one is column form system, and then the slab form system, shoring form system, and the last one is climbing system. Okay, so we go through one by one. Alright, so for the wall form system is divided by 2, which is modular panel wall system and gang form system. Alright, so what is called by modular panel form system? It is a modular panel which can be attached to an adjacent panel to produce a continuous wall forming system. So as you can see here in the picture, uh, the panel is attached together, which is from the small pieces until the bigger one, and then to form the new modular panel form. Okay. So the characteristic of the modular panel form system, which is have a width in 24 inches and the length is different, which is 3, 4, 5, 6 and 8 feet. Okay, and the filler is used to adjust the horizontal length of the wall form to precise dimension. So kalau kamu tengok kat sini, dia ada 1 hingga ke 1 ataupun 1.5 and 2 inches increment, sama ada panjang dia 3, 4, 5, 6 and 8 feet. Alright. So this is the modular panel form system in places in the lab. Okay, so this is the practical one. Okay, so this is the intersection between the modular panel. So this one, the first one is 19 corners, 19-degree corners, which is you can see here the steel is divided, is direct to the other side. Okay, the second one is the T intersection, same also like 90 degrees corner, and then corners at any angle. So this is one, the customized one for the corner at any angle. Okay, so and then the corner pilaster, which is usually places on the places at the left or right of the building, such as the place where there is a column. Okay, column connected with the wall. Same is like middle of the wall pilaster. So that means the formwork system is different, is 2-in-1. So you can use for wall and also can use for the column. Okay, so for the advantages of the modular panel form system, which is the first one is very quickly assemble. Okay, dalam bahasa yang mudah dia senang untuk kita pasang dan cepat. Okay, the second one is economical, ataupun dalam bahasa mudah dia adalah daripada segi ekonomi, and then repetitive use, ataupun dia boleh digunakan banyak kali, lightweight, ataupun dalam bahasa mudah dia adalah ringan, dan juga it can handle easily by using worker. So maksudnya kita sebagai pekerja tu sendiri, kita boleh angkat dia dengan mudah. Sebab apa? Dia lebih ringan dan juga lebih senang untuk kita pasang berbanding dengan yang lain. Okay. So if you can see here the figure 1, okay, the A figure, this is the modular panel form system, how it's work. So
The first one is horizontal, which bolt is first installed through the loop of flat tie, and the second one is the vertical is insert to the another panel. So sebagai contoh, dia macam konsep pintu dan juga dia punya salak ada. Okay. And the next one is the gang form system. Okay. For the gang form system, there are several unit form attached together, or a single large form usually moved into position by crane because section are too heavy to set by hand. Okay. Kalau tadi kamu dah faham berkaitan dengan modular panel form system. Okay, yang ini adalah dikenali sebagai gang form system. Okay. Gang form system ni di mana dia adalah lebih besar berbanding dengan modular panel. Okay. So kalau kamu tengok kat sini, this one is the basic element of a gang form system, include the sheeting. Okay, macam yang kamu dah belajar dalam chapter 1, the surface that face the concrete, and then the stud and the wheels, stiff back or strong back. Include also angle braces, ties and safety equipment, including attach the walkway and safety rail for the workers to use during the concrete placement and tie off for safety harness. So kalau kamu nampak kat situ, dia ada laluan untuk pekerja. Maksudnya pekerja boleh akses kepada panel tersebut untuk kita buat maintenance dan sebagainya, dan juga memudahkan untuk kita pasang dia. Okey, yang ini adalah daripada segi skala yang ada berada di makmal, iaitu yang dikenali sebagai gang form system lah. Okey, dia lebih kurang macam modular panel form, cumanya gang form system ni dia lebih besar berbanding dengan modular form. Okey, dan mostly pembuatan dia adalah daripada steel lah. Okey, dia menggunakan steel. Okey, so seterusnya adalah yang ini adalah daripada segi sizing dia. Okey, yang pertama adalah small gang form, iaitu dia ada 2 ataupun kali 8 kaki dan juga 4 kali 8 kaki, dan berat dia punya antara 50 hingga ke 100 meter yang dia boleh tampung dia. Okey, so material yang selalu digunakan adalah aluminium, plywood face and aluminium frame, termasuk juga plywood face dan juga steel frame and steel. Okay, the first one is smaller gang form. Okay, the second one is a larger gang form, which is limited by crane and capacity can be reached by 30 times 50 feet. So maksudnya yang ini lebih besar daripada yang the smaller one. Okay, so yang ini dia lebih popular dan selalunya digunakan sebagai alternatif untuk all aluminium gang form is the aluminium frame with plywood. Okay, so sistem ini dia lebih murah ataupun lebih ringan, dan juga sebab aluminium digunakan di dalam gang form tersebut. Okay, dan juga plywood is attached to the aluminium frame by aluminium rivets. So dia punya screw rivet dia dan juga frame dia untuk sambungkan antara satu dengan yang lain. Okay, this one adalah gang form system. Okay, macam mana dia beroperasi dia? Okay, yang erection ni adalah dia punya cara pasang dia. Okay, workers on the ground swing the form section into the position guided then by hand. So maksudnya ada pekerja kat atas tunggu. Okay, dia akan swingkan ataupun dia akan hayunkan dia punya section tu by position, ada orang tunggu kat bawah, dan juga kita letak dia menggunakan tangan. Maksudnya menggunakan tangan tu kita positionkan lah, kita alignkan dia kat mana kita nak letak dia. Okay. Dan dalam dismantle, okay, dismantle ni adalah cara mana kita buka dia. Ada dia punya this section join together with the form ties, dan selepas konkrit kita dah tuang konkrit, lepas tu dia dah keras dan sampai dia punya kekuatan dia punya tie ataupun tali yang kat bahagian dalam tu dia akan buka dia. Okay, selepas tu formwood dibuka by section untuk elakkan berlakunya damage lah, ataupun apa orang kata berlakunya kerosakan pada formwood tersebut. Okay, so gang form are assembled to the ground, raised into the place and stripped as one unit. So maksudnya dia akan buka satu per satu gang form system tersebut. Okay,
So daripada segi ekonomi dan juga advantages untuk game form system ni, okay, dia adalah productivity, of course lah. Productivity game form dia lebih tinggi berbanding dengan traditional form. Maksudnya yang kita guna paku dan kayu sebagainya, kita pasang sendiri tu. Sebabnya dia adalah assemble on the ground dan juga strip ataupun dipasang sebagai satu unit besar. Okay. Dan pada masa yang sama dia juga menghasilkan kualiti konkrit yang cantik, sebabnya kita punya jointing tu lebih kurang berbanding dengan traditional formwork yang biasa. Dan selepas itu adalah dia boleh digunakan banyak kali lah, sebab kita pun faham kita punya game formwork ni dia adalah as per one unit dan dibuat daripada steel ataupun aluminium. So dia punya high reuse value dan traditional of wood formwork. So dia boleh digunakan banyak kali. So bila guna banyak kali, daripada segi ekonomi tu dia lebih praktikal. Okay. So tetapi dia juga ada dia punya limit dia juga. Okay, limit dia yang pertama adalah the major limitation of game formwork is that before moving game form vertically or horizontally to the next pouring position, they have to be brought down to ground for cleaning and oiling. So maksudnya kita kena pastikan sebelum kita guna balik itu, kita kena bersihkan dia, kita kena sapu dengan minyak di atas tanah. Sebab apa? Sebab benda ni of course kita tahu dia adalah berat. So bila berat, so tak nak kita kena lakukan kerja-kerja tu kat bahagian bawah dia. Okay. Dan pada masa yang sama dia tidak sesuai untuk digunakan untuk dinding-dinding yang kecil. Okay. Contoh kalau kita run satu projek yang kecil dan kita buat benda lah ni menggunakan formwork ni, dia tidak sesuai sebab benda ni game form system seperti yang kita tahu dia adalah satu yang besar. Okay. Dan disebabkan saiz yang besar, safety adalah major concern. So, bagi contoh, kita nak angkat kita punya form system ni daripada satu tempat pindah ke satu tempat yang lain. So, safety is the main concern. So, tak naklah berlaku apa-apa kemalangan ketika kita buat benda ni. Alright. So, seterusnya adalah column form system. Okay. Dalam column form system ni dia ada modular panel column form, dia ada fiber tube form, lepas tu dia ada steel round form dan juga plastic round form. Okay, so kita tengok yang pertama iaitu modular panel column form. Okay, dia adalah kombinasi di antara outside corner and panel or filler to form square or rectangular column. Okay, dia ada consist 4 panel that are fastened together at each corner dan sama ada kat situ which bolt are used to secure the corner of the form dan juga column hinge are used to allow the panel to swing open for quick and easy shipping. So dia ada engsel kat situ supaya bila kita buka dan tutup formwork tersebut mudah. Okay, selepas konkrit dan mengeraslah. Okay, dan juga ada column lifting bracket may be attached to the corner of the form for positioning of the column form. Okay. So seterusnya this one adalah modular corner panel form lah untuk formwork column. Okay, kalau kamu tengok gambar yang pertama ni, this one okay, dia boleh buka dan juga dia boleh pasang balik lah. Okay, gambar yang pertama. Sama juga dengan gambar yang kedua adalah konsep yang sama dan gambar yang ketiga tu bila bahagian bawah dah siap, yang bahagian bawah tu dia akan buka dan juga pasang kepada satu bahagian yang lain. Itu adalah contoh dia. Okay, so daripada segi connection, panel column form macam saya cakap tadi sebelum ni, dia ada engsel kat bahagian sini ni. Okay, so bila konkrit dalam ni dah mengeras, okay, titik-titik ni konkrit lah. Okay, so dia akan buka satu per satu. Okay, macam dalam gambar yang kedua ni. Dan juga dalam gambar yang ketiga ni, this one adalah dia punya selak dia ataupun wedge bolt attachment. Supaya masa kita tuang konkrit, okay, dan masa dia mengeras dan sebagainya, kita punya formwork tu dia tidak bergerak. So itulah salah satu cara. Maksudnya kita punya static of the concrete tu dia tidak kacau kat situ. Okay. So daripada segi advantage of course lah dia lebih cepat berbanding dengan yang lain iaitu
Yang pertama dia fast, okey. Yang kedua adalah more accurate, okey, dia lebih tepat ataupun orang kata sebab kita menggunakan engsel dan sebagainya. So daripada segi sizing, daripada segi material tu dia lah terjaga. Okey. Dan seterusnya dia boleh can be changed easily for various size. Okey. Dia boleh diubah kepada size-size yang macam mana yang kita nakkan, dan juga dia easy handling and have a big look. So maksudnya kita senang untuk nak counter dia, atau kita nak kawal dia. Okay. So this one adalah daripada segi adjustable word column form. Okay, yang ini kalau kamu dah nampak yang kat titik-titik ini, this one dia macam masukkan satu pin untuk kita jadikan dia sebagai satu formwork lengkap untuk kolom. Sama juga dengan gambar yang seterusnya. Okay. So this one adalah fiber tube form. Okay. So macam mana bentuk fiber ni? Fiber ni kalau kamu perasan, kalau macam pernah naik boat dan sebagainya, itu adalah contoh material kepada fiber. Okay. Okay, untuk fiber ni dia berbentuk bulat. Okay, dan selalunya digunakan untuk konkrit yang bentuk bulat lah. Contohnya tiang-tiang Roma dan sebagainya, ataupun tiang-tiang daripada untuk kita bina tangki air. Okay. So sebelum kita gunakan dia, most of the fiber tube ni kita spray lah untuk supaya kita punya permukaan konkrit tu nanti bila dah siap dia akan tidak ada lekatan dan sebagainya. Okay. So antara ciri-ciri karakteristik untuk fiber tube form ni, yang pertama dia boleh pergi kepada 6 hingga ke 48 inci daripada segi column size, dan juga dia punya increment itu ada 2 inci daripada setiap bahagian dia. Okay. Dan setiap tube should be braced every 8 feet. Maksudnya setiap 8 kaki kita punya fiber tube tersebut kita kena ikat dia ataupun brace lah, supaya bila berlaku kita tuang konkrit dan sebagainya, dia tidaklah berlaku lelehan dan sebagainya. Dan juga konkrit juga boleh di-vibrate seperti biasa, tetapi kita kena berhati-hati supaya kita punya vibrating indicator tu dia tidak kacau kita punya formwork tersebut. Okay, so antara kebaikan dia adalah yang pertama, the form are fabricated as one piece unit, so no assembly is required. Dan juga dia boleh dipotong, can be cut or sawed on the job to fit beams and to allow for utility outlet. Okay, daripada segi ringan dia kita pun sudah maklum lah, sebab fiber adalah benda ringan. Okay, dia ringan dan juga forms are easily handled and provide a fast forming method. Dan juga daripada segi placing, bracing, pouring dan juga finishing is required with minimal time. So kita tak perlukan banyak masa untuk kita bina formwork tersebut, untuk pasang dan juga untuk buka dia. Okay, this one adalah daripada segi material yang digunakan. Okay, yang pertama fiber tube lah, daripada Alpha Forming System. Yang ini dia cepat dan juga modern to pour perfect cylindrical concrete column. Daripada segi yang kedua adalah lightweight and very economical, dan juga it can be easily carried and sawed to desired length at the job site. Okay, yang pertama ni adalah fiberglass, dia ringan, lepas tu senang untuk kita pasang, lepas tu of course lah dia akan menghasilkan permukaan konkrit yang lebih cantik, dan juga can be used over and over, boleh digunakan banyak kali, dan juga dia boleh easy to store and easy to shape, and forms one piece and produce only vertical seam. Right. So daripada segi steel round form, dia punya karakteristiknya kita sedia maklum lah, steel dia lebih keras berbanding dengan yang lain-lain. Okay, dia ada selalu digunakan ni untuk round column. Lepas tu consist of sheet steel attached to prefabricated steel shaped such as angle. Okay, full circle form for column size up to 48 inch are usually assembled by joining two half circle using steel board, and quarter round section are available to the large diameter column. So daripada segi standard dia ada 12 ke 72 inci, daripada segi ketinggian dia ada hingga ke 8 kaki ketinggian dia. Okay, so dalam gambar ni adalah sebagai contoh lah assemble untuk round form column daripada steel. Okay, dia ada bush, dia ada bowl dia ada dia punya jalur-jalur bahagian dalam dia untuk dia lebih keras.
Okey, yang ni adalah daripada segi kekuatan dia lah ataupun dari segi gambaran dia macam mana dia pasang. Okey, yang ni orang kat bahagian bawah ni kalau kamu nampak. Okey, dia akan pasang satu persatu. Lepas tu bila dah siap dia akan dirikan crane kat sebelah dia untuk kita allow macam mana kita nak tuang konkrit tersebut dengan mudah. Okey. Dia sama juga dengan gambar yang ni. Okey, yang ni dia akan pasang satu persatu. So bila dah pasang dia akan skrukan dia, lepas tu dia akan tuang konkrit dan juga bila dah siap dia akan naik satu persatu, sama juga dia punya konsep dia. Okey, daripada segi kebaikan dia pula. Okey, still round, form develop and expression is smooth, hard surface that is free of void and with a minimum number of seam and joints. Okey, so of course lah bila kita guna steel, permukaan dia tu lebih halus. Dia punya permukaan dia tu dia tak ada void ataupun lompat-lompat udara ataupun bintik-bintik dan sebagainya. Dan dia punya daripada segi jointing dia tidak nampak berbanding dengan yang lain. Okey. Dan last one is ada plastic round form. Okey, yang ini adalah kalau plastik of course lah kita tahu dia punya kolom dia tu boleh pergi ke 10 kaki. Okey, dia ada 20 meter inci diameter dan setiap diameter tu ataupun setiap section tu ada satu kaki panjang dia. Okey, of course daripada segi kebaikan dia, dia berbuat daripada durable plastik lah, plastik yang betul-betul tahan. Okey. Okey, kebaikan dia yang pertama dia lightweight. Lepas tu of course lah dia ringan, kita boleh handle seorang je. Lepas tu daripada segi jointing dia, buat horizontal and vertical, minimize ground leakage and discoloration of the stain. Okey, yang ni dalam gambaran dia lah. Dia lightweight, reusable, stackable, cost effective, jimat masa, jimat tenaga dan juga jimat wang. Okey. Lepas tu dia ada punya UV resistant untuk prevent binding and sticking. Okey, so this one adalah dia punya gambaran dia macam mana dia buat lah. Okey, kalau kamu perasan kat sini dia digunakan untuk kolom yang berbentuk ataupun kolom yang tidak terlalu tinggi lah supaya kita senang untuk kita utilize dia. Okey, yang pertama ni gambar dia pasang, yang kedua ni yang bila dah siap dia buka lah. Okey, dan yang seterusnya adalah gambar bila kolom tu dah siap. So setakat itu saja untuk part 1 untuk chapter 5. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam part 2 nanti insyaAllah. So terima kasih semua untuk attention and have a good day and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.